Salam saudara dan saudari yang dikasihi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi semua. Semoga kita selalu sihat dan kita selalu bersemangat. Marilah kita menyiapkan hati kita. Kita ambil sikap yang serius, kita mau mendengar firman Tuhan. Mari kita siapkan hati. Kita mintalah Allah Bapa memimpin kita menikmati kasih Tuhan dalam doa dan renungan kita dalam seharian. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih atas peluang yang diberikan pada pagi ini. Pada pagi yang mulia ini kita boleh berkumpul untuk mendengar firman Tuhan, untuk membaca firman Tuhan. Tuhan bantulah kami, memberikan hikmat kepada kami untuk memahami firman-Mu. Dan kita berdoalah untuk pendidikan pribumi. Kita mintalah Tuhan mengiringi masa pada pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan pagi ini diambil dari Mazmur 56. Mazmur 56. Mari kita mendengar firman Tuhan. Mazmur ini bermula dengan demikian. Untuk pemimpin musik, menurut lagu Merpati Sepi di Tanah Jauh, Mazmur Daud pada masa orang Filistin menangkapnya di Gat. Kasihangilah aku, ya Allah, kerana orang hendak membinasakanku. Sepanjang hari mereka menyerang dan menintasku. Musuhku memburu aku sepanjang hari. Ramai orang menentangku. Apabila aku berasa takut, aku berharap kepadamu. Kepada Allah aku memuji firman-Nya, kepada Allah aku meletakkan kepercayaanku. Aku tidak akan gentar. Apakah yang dapat dilakukan oleh manusia kepadaku? Sepanjang hari mereka memesongkan kata-kataku. Seluruh fikiran mereka penuh kejahatan menentangku. Mereka berhimpun, mereka bersembunyi, memerhatikan jejak langkahku, lalu mengendak untuk meragut nyawaku. Mereka tidak patut dibiarkan berleluasa melakukan kejahatan. Binasakanlah mereka dalam kemukaan-Mu, ya Allah. Engkau memerhati setiap gerak-geriku. Engkau mengambil kira setiap titis air mataku. Tidakkah mereka itu tercatat dalam buku-Mu? Apabila aku berseru kepadamu, musuhku akan beruntung. Ini aku tahu, kerana Allah memihak kepadaku. Kepada Allah, aku memuji firman-Nya, kepada Tuhan. Aku memuji firman Tuhan, kepada Allah. Aku letakkan kepercayaanku. Aku tidak akan gentar. Apakah yang dapat dilakukan oleh manusia kepadaku? Aku akan menunaikan segala janjiku kepadamu, ya Allah. Aku akan bersyukur memuji-Mu. Kerana Engkau telah menyelamatkan aku daripada maut dan mengelakkan kakiku daripada tergelincir, supaya aku dapat melangkah di hadapan Allah dalam cahaya orang yang hidup. Pada pagi ini kita lihat Mazmur 56 tentang pengalaman dia. Kita boleh lihat keadaan penulisan Mazmur
56 ini adalah seiras dengan Mazmur 34. Ketika itu Daud bersegera, dia mau menjauhi daripada Saul dan dia melarikan diri ke wilayah Filisti. Jadi ada orang yang menyiasati dia. Dia terpaksa berpura-pura menjadi gila di hadapan Akis. Masa itu memang tahu dia berada dalam ketakutan. Dan kita boleh lihat dari dua aspek. Yang pertama kita lihat hati Daud pada masa itu memang dipenuhi dengan ketakutan. Dalam ayat 1 dan 2 kita boleh lihat pada masa itu orang tu dia menyerang dan menintasku yang dikatakan dalam firman Tuhan tu. Dan ayat kedua musuhku dia katakan dia memburu aku, dia menentang aku. Ayat kelima kita boleh lihat mereka memesongkan kata-kataku. Mereka penuh dengan kejahatan menentangku. Dan mereka berhimpun, bersembunyi, dan memerhatikan jejak langkahku, lalu mengendap untuk meragup nyawaku. Dan kita boleh lihat, memang dalam ayat ke-8, kita lihat dia gerak-gerigu setiap titis air. Mataku tidaklah tercatat dalam buku. Kita boleh lihat. Tetapi dalam keadaan yang berasa takut, Daud dia tetap percaya kepada Tuhan. Dalam ayat 1 kita lihat, dalam ketakutan dia ada Allah. Dia ada Allah yang mengasihi dia. Dalam ayat ketiga, 4, 10, 11 itu kita boleh lihat. Mengatakan kita boleh berharap kepada Tuhan. Berharap kepada Allah. Ketika kita berada dalam ketakutan. Apabila kita berada dalam ketakutan, kita boleh bagaimana? Kita boleh memuji Allah dalam ayat keempat. Dan kita boleh berseru kepada Allah. Allah, bantuilah aku. Itulah kepercayaan Daud terhadap Tuhan itu. Dan dalam ketakutan juga, kita boleh bersyukur untuk memuji Tuhan. Dan kita bersyukur kerana Engkau lah Tuhan ni Tuhan yang menyemalakan aku ni. Aku dapat melangkah di hadapan Allah dalam cahaya. Dalam ayat ke-12. Itulah kepercayaan Daud terhadap Tuhan itu. Dan pagi ini kita membuat renungan. Pertama, kita tanya kepada diri sendiri. Dalam kehidupan kita ada sesiapa yang lebih kuat daripada Tuhan kita? Dalam kehidupan kita, adakah sesiapa yang lebih kuat daripada Tuhan kita? Yang kedua, kita tanya kepada diri sendiri. Adakah kita lebih takut kepada Tuhan? Ataupun kita takut kepada benda-benda yang lain? Yang mana satu kita takut? Kita lebih takut kepada Tuhan ataupun kita takut kepada benda-benda yang lain? Mari kita ambil sedikit masa, kita membuat renungan di depan Tuhan. Kita teruskan, kita berdoa untuk pendidikan pribumi. Kita berdoa agar Tuhan sentiasa memberi perhatian kepada pribumi melalui gereja. Supaya pribumi ini dia mengenali apa itu Injil dan sebagai itu Tuhan. Karena takut kepada Tuhan adalah permulaan hikmat. Supaya bangsa boleh ditransformasikan. Kita doalah untuk pendidikan pribumi ini. Tuhan, bantulah gereja. Mari kita berdoa. Pada Bapa di surga, terima kasih. Dan peluang yang diberikan kita boleh berdoa untuk pribumi. Kita doa untuk pendidikan pribumi.
berikan perhatian kepada pribumi. Gereja sentiasa berikan perhatian supaya gereja memberitakan Injil supaya orang-orang ini boleh mengenali Injil, dia boleh mengenali Tuhan. Dan kita tahu ini, tahu kepada Tuhan adalah perbuatan hebat. Kepada bangsa-bangsa ini, dia boleh ditransformasikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang kedua, kita berdoa untuk pribumi ini supaya tahap pendidikan yang lebih tinggi untuk anak-anak muda ini dapat nanti boleh mewakili masyarakat mereka untuk menjauhi kemiskinan yang sudah lama mereka alami itu. Kita berdoa untuk pendidikan mereka supaya dinaik tarafkan. Kita doa dalam Bapa di surga. Berdoa kalau Tuhan memberikan kesempatan, memberikan pendidikan yang lebih tinggi supaya anak-anak muda ini dapat mendapat pendidikan yang lebih mendalam, supaya orang-orang muda ini nanti boleh mewakili bangsa-bangsa mereka sendiri dan untuk menjauhi kemiskinan yang sudah mereka alami itu. Nah, itu pendidikan sangat penting bagi mereka. Berdoalah Tuhan bantu. Nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan kita berdoa juga agar Tuhan membantu ibu bapa pribumi ini supaya ibu bapa ini dia tahu tuh kepentingan pendidikan. Mereka mementingkan pendidikan agar anak-anak mereka boleh membesar dari segi kebijaksanaan, dari segi ketubuhan, dari segi kerohanian dan dari segi community. Semua boleh membesar dengan sangat baik sekali. Mari kita berdoa untuk mereka. Anak Bapa terima kasih. Kita berdoa untuk anak mereka. Ibu Bapa juga berikan himbawan kepada Tuhan untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak supaya anak-anak itu boleh besar. Ini penting. Tuhan berikan bantuan. Yang keempat, kita doalah terutamanya dalam wabah COVID ini, kita mintalah Tuhan memberikan kebijaksanaan kepada guru-guru untuk mendidik pribumi ini supaya tidak melepaskan peluang untuk mempelajari di atas talian dan sanggup belajar secara spontan. Tuhan mintalah guru-guru ini, cikgu-cikgu semua nih pentingkan pendidikan dalam golongan pribumi ini. Kita berdoa untuk mereka. Para Bapak, kami berdoa juga untuk dalam wabah ini. Pada murid-murid dan juga anak-anak tidak boleh pergi sekolah kerana COVID. Kita bicara kepada guru-guru untuk mendidik pribumi supaya tidak melepaskan peluang untuk belajar di kalian dan belajar secara spontan. Kita minta Tuhan ini sentiasa berikan peluang yang terbaik untuk anak-anak ini supaya mereka boleh belajar dan belajar. Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kita berdoa untuk sistem pendidikan di kalangan pribumi juga agar kerajaan sentiasa bersikap adil, mempunyai hati yang ikhlas supaya warga tempatan ini sentiasa diberi pendidikan yang sewajarnya. Pendidikan itu penting, jadi harus diberikan oleh kerajaan dengan sewajarnya. Mari kita berdoa juga untuk sistem pendidikan di Malaysia. Kerajaan sentiasa memberi hati pendidikan yang sewajarnya. Pendidikan ini harus diberikan sebaik. Terus berikan dan penting. Karena Tuhan Yesus Kristus berdoa juga untuk pendidikan di kawasan pedalaman
terutamanya di kalangan orang pribumi agar kerajaan Malaysia sentiasa prihatin dengan menyediakan pemudahan infrastruktur kepada penduduk yang berada di situ. Mari kita berdoa untuk mereka, untuk infrastruktur, untuk pendidikan, itu sangat penting. Mari kita berdoa. Tuhan, kalau kerajaan memberikan pendidikan suasana yang baik, kemudahan yang baik, kemudahan di situ supaya mereka boleh pelajari dengan baik sekali. Dan Tuhan sentiasa prihatin terhadap mereka, terhadap orang yang dikasihi oleh dalam Tuhan Yesus. Kita berdoa juga ada pribumi ini dia boleh memahami kepentingan vaksinasi ini dan meminta Tuhan mengajar pribumi ini agar giat aktif untuk berfakta dalam program vaksinasi ini. Ini sangat penting supaya semua dididik untuk melakukan pendaftaran dengan segera untuk vaksinasi. Penyegaran wabak COVID ini semakin bertambah serius dan memerlukan tunjuk ajar daripada Tuhan. Kita mintalah Tuhan bimbing kita. Minta Tuhan ajar kita penting untuk diri sendiri, penting untuk keluarga juga, penting untuk negara dan bangsa. Minta Tuhan senantiasa terbaik untuk Yesus. Kita mengakhiri sesi renungan dan doa pada pagi ini dengan doa Bapa kami. Mari kita melafazkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerana Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Semoga semua orang sihat dan semoga kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan keakraban Roh Kudus menyertai kamu semua. Amin. Tuhan memberkati Anda.